Allah dah tentu dah rezeki kita sejak azali lagi. Tak usah bimbang bab rezeki. Allah Ta'ala sebut, Inna Allaha huwa razzaq Dhul quwwatil matin. Di hujung-hujung nak habis surah Az-Zariyat, Allah beritahu sesungguhnya Allah itu huwa razzaq, ar-razzaq, dia maha pemberi rezeki. Kita suruh usaha aja, rezeki ada lah tuan-tuan, jangan bimbang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi peringatan yang amat berkesan kepada kita. Di antaranya melalui firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa anna ila rabbikal muntaha. Surah An-Najm ayat 40 lebih. Kata Allah, dan sesungguhnya ila rabbikal muntaha, ila rabbika, kepada Tuhan kamulah, al-muntaha. Selalu dengar kalimah sidratil muntaha,
dalam peristiwa Mi'raj. Sidrah makna pohon, pohon bidara, sidir. Al-Muntaha, kalau Melayu kata garisan penamat lah, penghabis. Makna Nabi sampai last sekali di pohon bidara yang cukup rimbun dalam hadis, dan selepasnya adalah arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan nak cerita Mi'raj tu dah, nak sebut kalimah Al-Muntaha. Dalam An-Najmi tu Allah sebut, wa anna ila rabbikal muntaha. Penghabisnya kamu balik ke Tuhan. Tu cerita senang faham. Kaya kamu, miskin kamu, pangkat ke tak pangkat, selagi nama manusia ila rabbikal muntaha, garisan penamat dia, al-muntaha dia, Rabb, Tuhan kita. Makna, tak usah cakap banyaklah, sampai masa balik jumpa Allah. Muslimin, muslimat, alangkah beruntung kita jadi manusia, kemudian manusia yang beriman pula kepada Allah, dan dengan iman itu menggerakkan kita melakukan amal-amal yang soleh. Di mana untung dia? Kalaulah kita tanyalah saja sembang-sembang, apakah salah kalau kita mengkaji di mana untungnya jadi orang beriman dan apa untungnya beramal soleh? Kalaulah kita santai sembang, membuat kajian secara santai, bagi kita ia tidak menjadi kesalahan. Tak ada salahnya untuk kita mengkaji apakah benefit, apakah untung bila jadi orang beriman. Apakah untung bila beramal soleh. Tidak salah kita mengkajinya, sebab Al-Quran menceritakan keuntungan itu. Al-Quran mendedahkan apa yang bakal dimiliki oleh orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Allah beritahu, maka kita sembang untuk menambah kekuatan iman, itu tidak salah. Walaupun prinsip dan dasarnya, selagi nama manusia dan namanya pula orang-orang beriman, tak payah cakap banyaklah, kita akur sudah. Allah kata begian-begianlah. Allah kata ibadah, ibadahlah. Kita tak cakap banyak. Itu sifat paling hebat. Macam Abu Bakrin. Tak pernah tengok sepanjang dia hidup Isra dan Mi'raj. Mana ada dia tengok? Walau dia yang paling rapat dengan Rasulullah, dia bersama Nabi di Jabal Sur. Manusia yang masuk syurga, iring Nabi masuk syurga, Abu Bakrin. Tapi dia tak tengok Isra dan Mi'raj.
Allah tak izin. Tetapi lihat sikap dia atas prinsip keimanan, apa saja Nabi bawa, wa ma atakumur rasul, apa saja yang Rasul datangkan, Abu Bakrin nak beritahu kita, kamu mengaku beriman, terima sudah. Tu saya cakap banyak. Kan dia tengok pun, tapi dia tetap percaya as-siddiq di malam itu gelaran dia. Sampai kiamat. Semacam tak sah, semacam merasa kosong aja statement. Kalau kita kata Saidina Abu Bakrin, selalu kita akan himpit dengan as-siddiq. Baru dia rasa komplit sikit. Dia tak tanya dah. Dia tahu Nabi benar. Dan itulah sikap. Namun tidak salah untuk kita kaji, bincang, tengok Quran. Apa benefit kita dapat bila jadi orang beriman? Tak salah. Seperti mana tidak salah kita mengkaji apa yang didapati oleh orang-orang kafir. Orang kafir dapat apa? Orang beriman dapat apa? Al-Quran, Allah Ta'ala sebut tak benda ni? Sebut. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am manthura. Al-Furqan 23, kata Allah, dan kami telah jadikan apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir, amalan orang-orang kafir di dunia, Allah declare pada ayat 23 Al-Furqan, kata Allah, kami jadikan haba'am mansura, sebagai debu-debu yang berterbangan pada hari kiamat. Tu orang kafir. Walaupun kita orang Islam tidak dilarang menerima kebaikan mereka. Mereka datang bagi 10,000 dekat masjid. Katalah Tokyo, Cina mana hak jenis kuat ajaran Buddha dia, kuat pegangan agama dia, dia datang, dia tak Islam, dia bagi masjid 10,000. Boleh ambil ke? Boleh, apa salahnya? Boleh. Tak ada dia salah, kita boleh ambil. Di sisi manusia kita boleh ambil. Di sisi Allah, Allah jadikan amalan dia haba, debu-debu yang berterbangan. Tak ada nilai di sisi Allah kerana dia tidak beriman. Macam itulah kita kaji pula orang-orang beriman, apa yang dia mesti fokus. Tuan kena fikir ni. Bila kita jadi orang Islam, kita jadi orang beriman, kita nak fokus apa? Kita nak fokus sangat soal rezeki. Tuan-tuan muslimin muslimat, Allah dah tentu dah rezeki kita sejak azali lagi. Tak usah bimbang bab rezeki. Allah Ta'ala sebut, Inna Allaha huwa razzaq dhul quwwatil matin. Di hujung-hujung nak habis surah Az-Zariyat, Allah beritahu sesungguhnya Allah itu huwa razzaq, ar-razzaq, dia maha pemberi rezeki.
Kita suruh usaha aja. Rezeki ada lah tuan-tuan. Jangan bimbang. Hatta musim pandemik ada rezeki. Yang berhenti jadi pilot. Niaga mi hunsub. Itulah rezeki dia. Walau dia dapat tak sebanyak, dia bekerja sebagai pilot sebelum pandemik. Tapi ada tak rezeki dia? Ada. Yang berpanah di traffic light, jual minggu, jual asam tu. Ada rezeki dia. Adalah satu kereta, dua berhenti. Rezeki Allah jamin, jangan bimbang. Janji mau usaha, itu aja. Ketika Nabi Allah Sulaiman alaihi salam bertemu dengan seekor semut. Lalu Nabi Sulaiman tanya semut ni, macam mana keadaan kau? Nabi Sulaiman kan mukjizat dia. Ulimna mantiqat thair. Dia memahami bahasa burung. Dia tahu burung menyembang, dia tahu. Dia boleh faham. Termasuk binatang-binatang. Termasuk dia menyembang dengan semut. Tuan fikir sat semut. Semut banding kerengga, besar kerengga lagi. Semut punyalah halus. Tapi itu dialah keagungan Allah. Kebesaran Allah. Mukjizat Nabi Allah Sulaiman. Dia boleh menyembang dengan binatang. Dia jumpa seekor semut. Dia tanya macam mana keadaanmu. Semut tu jawab, okeylah biasa je, dia kata. Sehari saya akan makan sebiji gandum, kata semut ni. Dan sebiji gandum lagi saya simpan. Sebiji makan, sebiji simpan. Nabi Sulaiman jawab ke dia, tak sadut simpan-simpan lah, makan je. Kata Nabi Sulaiman, tak payah simpan-simpan, makan aja. Adalah tu, makan aja. Setahun kemudian, Nabi Sulaiman jumpa semut yang sama. Tanya dia, macam mana kamu ni? Dia kata, saya macam tuan Nabi Allah jumpalah dulu. Saya makan sebiji gandum dan saya simpan 2 biji gandum. Hak tahun lepas jumpa, sebiji gandum makan, sebiji gandum simpan. Lepas tu Nabi Sulaiman kata, tak usah simpan-simpan, makan je. Tahun sebulan kemudian jumpa balik. Makan sebutir, simpan 2 biji. Nabi Sulaiman kata, hari itu makan sebiji, simpan sebiji. Ni simpan 2 biji. Kenapa? Semut jawab simple. Sebab aku tak yakin engkau pemberi rezeki. Waktu mula-mula engkau tanya tahun lepas, aku yakin Allah Ta'ala bagi rezeki. Tu yang aku makan sebiji, simpan sebiji. Tapi bila engkau kata, makan je lah, adalah tu, makan aja. Aku tak yakin engkau pemberi rezeki, tu yang aku simpan 2 butir. Pukul Nabi Sulaiman sedah. Kalau kita kena dah masuk batu gajah dah semut tu. Pukul Nabi Sulaiman. Hang bukan pemberi rezeki.
Wahai Nabi Allah, yang memberi rezeki ialah Allah, engkau bukan pemberi rezeki. Keyakinan aku, kata semut, Allah pemberi rezeki, bukan kau. Maka aku simpan 2 biji gandum ni nak ajar kau. Allahu Akbar. Ni rezeki. Allah siap dah untuk kita. So apa kita nak fokusnya? Kita nak fokus kepada amal-amal soleh. Kita nak fokus selagi kita bernyawa dan kita tak tahu bila nak berhenti bernafas, selagi itulah kita nak fokus kepada amal-amal soleh yang Allah jamin manfaat dia. Dalam banyak-banyak manfaat, saya nak petik satu ayat aja. Innal ladzina amanu wa amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Ayat 30, surah yang saya yakin tuan-tuan hafaz sebahagiannya, surah Al-Kahfi. Ayat 30, Allah beri jaminan. Kata Allah, innal ladzina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, inna sesungguhnya kami, la nudhi'u ajra, kami tidak akan sia-siakan pahalanya. Kami tidak akan buat lebih kurang pada pahalanya. Man ahsana amala, kepada sesiapa yang melakukan amal yang baik, kami Allah la nudhi', kami takkan sia-siakan. Apa ni? Inilah untung jadi orang beriman dan beramal soleh. Iaitu kita buat baik, ikhlas, Allah beritahu, aku tidak akan sia-siakan amalan kamu. Aku bayar pahala. Kecil cara kecil, besar cara besar. Aku bayar, jangan bimbang. Manusia dia tak boleh nilai macam tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinilai baik dia bila? Sebelum umur dia 40 tahun. Sehingga Abu Jahal dan kepimpinan Quraisy bertelagah, hampir berperang, semata-mata nak letak Hajar Aswad di penjuru dia. Umur Nabi waktu tu 35 tahun. Bergaduh kes nak bubuh Hajar Aswad di penjuru. Ingat, tahun 317 Hijrah, satu puak yang menamakan diri mereka
Daulah Qaramitah, iaitu sebahagian puak Syiah. Mereka telah merompak, membunuh para jemaah haji. Dan mereka telah menyerang kota Makkah. Ini sejarah. Dan mereka telah attack Kaabah. Dan mereka telah mencuri Hajar Aswad. Ingat, Hajar Aswad pernah tak ada di penjuru dia. Selama mana? 22 tahun. Puak Qaramitah pi curi. Jahat mereka. Gubernur Makkah waktu tu pi berunding dengan ketua puak Qaramitah, pergi berunding di khemah, mereka bunuh gubernur tu. Bunuh. Wah, berunding. Hajar Aswad, hampa buat pelari. Mereka bunuh, mereka lari, sehinggalah tahun 339 Hijrah, iaitu 22 tahun sesudahnya, pasukan Makkah oleh seorang khalifah membawa satu ketumbukan tentera dan menyerang puak Qaramitah dan bawa balik Hajar Aswad ke Makkah. Telah menulis Imam Ibnu Kathir di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Ibnu Kathir tulis, ketika Hajar Aswad kembali ke Kaabah pada tahun 339 Hijrah, itulah hari yang paling gembira bagi kota Makkah. Itulah hari yang berkat bagi penduduk Makkah, ketika mana Hajar Aswad kembali ke posisi dia, kata Ibnu Kathir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. 22 tahun tak ada Hajar Aswad, tuan bayang. 40 tahun Nabi tak sampai umur lagi. Mereka mesyuarat di Masjidil Haram, di Darun Nadwah, dah angkat pedang, dah nak bunuh, nak berperang, nak ambil Hajar Aswad, boh penjuru. Lala nak bincang punya bincang, ambil keputusan, siapa dia yang pertama masuk masjid, dialah Tok Hakim. Allah takdirkan Nabi masuk. Tengok Nabi. Abu Jahal kata apa? Itu dia Al-Amin. Itu dia Al-Amin. Kita redha dengan keputusan dia. Itu dia Muhammad. Disebut dulu akhlak Nabi, baru nama Nabi. Punya terima Nabi. Abu Jahal tak kata, itu dia Muhammad, itu dia Al-Amin. Tak, Abu Jahal kata, itu dia Al-Amin. Disebut dulu akhlak Nabi, baru sebut nama Muhammad. Al-Amin apa? Yang dipercayai, orang yang amanah. Tu dia orang dia, Al-Amin. Baik Nabi. Masuk umur 40, turun selepas Iqra, turun saja ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, siap. Nak cerita apa? Itulah manusia. Dia tak nilai kebaikan kita. Dia tak nilai. Kadang-kadang dia buat tak peduli. Dan kita pun bukan minta dinilai. Tetapi kita nak sebut perangai manusia. Sebelum Nabi 40, dialah Al-Amin. Lepas turun ya ayyuhal muddathir, sihrun mubin.
kadzab, kahin, tukang tenun, tok dukun, nang botinang, koi botikoi. Itulah Muhammad. Bila? Lepas turun Al-Muddathir, lepas ceramah umum di Bukit Sofa. Apa poin saya? Itulah manusia. Tapi Allah la nudhi'u ajra. Ajra apa? Upah. Ajra apa? Pahala. Ajra apa? Balasan. Aku takkan sia-sia. Kecil mana hampa buat 5 sen. 5 sen aku balas. Bagi 1,000, 1,000 aku balas. Tu kata untung jadi orang Islam, jadi orang beriman dan beramal soleh. Sebab Allah tidak akan mensia-siakan setiap amalan kita, walau sekecil debu, tetap dibalas Allah. Apatah lagi tuan-tuan muslimin muslimat, kita nak sambut Ramadan yang bakal tiba. Allah tuan-tuan. Pertama saya nak sebut, kiamat semakin dekat. Di antara tandanya, masa begitu cepat. Sungguh tuan-tuan. Sedar tak sedar PKP, maaf COVID, dah setahun lebih. Rasa baru aja jadi imam tarawih di rumah masing-masing. Sungguh. Rasa baru ya. Kadang-kadang ayah jadi imam, kadang-kadang anak jadi imam. Tapi selalu ayah lah banyak, anak monteng aja di belakang. Ayah lah kena banyak. Baru rasa. Nak keluar tak boleh, sunyinya suasana. Kan waktu PKP awal, sunyi. Dah nak mai dah Ramadan. Astaghfirullah. Betul Nabi kata, seminggu macam sehari. Entah rasa tak Jumaat punya cepat. Rasa baru solat Jumaat. Dah lusa Jumaat dah. Baru je isap okok tadi. Dah je lagi nak isap okok pula. Rasa baru aja pahit lidah. Nak isap lagi. Itu rokok. Tuan-tuan muslimat. Dah nak masuk dah Ramadan. Ulama suruh kita buat preparation. Pertama sekali kita nak prepare atas prinsip amanu wa amilus salihat la nudhi'u ajra man ahsana amala. Atas prinsip amal soleh dan Allah takkan sia-siakan kita. Pertama sekali tolong prepare perasaan. Apa nak prepare perasaan? Wa yusallimu taslima. Dada dia lapang. Dia menerima kedatangan Ramadan dengan dada yang lapang. Tidak sempit. Tiada keluh kesah. Tiada rasa bimbang, gastrik and the gasstroke akan datang. Dia mula dah plan dalam otak subconscious mind dia. Dia dah mula start survey. Pokok mana dia nak lepak. Gantung Nescafe Ice dekat ranting pokok. Saya sebut Nescafe Ice gantung tu ada cerita. Kan kawan-kawan jabat agama pergi serbu dulu dalam hutan. Mereka berjudi. Bulan puasa. Di Merbuk. Serbu. Dalam hutan tu berjudi dah lah tak puasa. Berselerak lari.
Tengok-tengok Nescafe air duk tergantung. Hui, jangan ujian. Sebab yang serbu tu geng jabat agama, kira tinggi iman lah. Buat geng kahak pi, saya ingat di Parimbat. Dia kata rezeki ni. Teh ais, Nescafe air tergantung, daun teruk tinggal habis, lari. Aduh. Prepare perasaan. Sallimu taslima. Perasaan menerima perintah Allah dengan lapang dada. Perasaan dengan kita berfikir Allah itu zat yang maha bijaksana. Allah Ta'ala maha mengetahui keperluan makhluk dia nama manusia. Allah Ta'ala maha mengetahui perut kamu mesti berehat sebulan di siang hari. Nama dia Ramadan. Aku yang buat, kamu aku tahu. Kamu jangan bantah, kamu ikut ya. Allah yang buat kita, bukan kita. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Surah At-Tur. Ayat berapa? 29 ke 30. Gitulah. Surah At-Tur. Allah kata, am. Mula dengan istifham. Allah tanya, am, adakah khuliqu min ghairi syai', kamu tercipta tanpa ada yang menciptakan? Allah tanya pertama, am khuliqu min ghairi syai', adakah kamu ni tiba-tiba coy tak ada yang mencipta, coy terus? Atau am humul khaliqun, kamu yang cipta diri kamu sendiri? Allah tanya. Hampa ke? Kita ke? Saya ke? Yang buat lubang hidung, yang buat telinga pula dalam ada eardrum, ada cochlea, ada telinga luar, telinga dalam, adanya saraf ke otak. Kita ke buat? 2 biji mata, adanya kornea kanta kita, adanya iris, adanya pupil yang mengawal kemasukan cahaya, adanya retina di belakang yang cahaya akan jatuh, retina akan tukar menjadi impuls, menjadi tenaga elektrik, dihantar ke otak, otak menukarnya menjadi objek image. Yang kita tengok. Kita buat ke? Kita ke makan aja, asid amino dikeluarkan oleh hati, berlakulah proses insulin keluar menukar gula menjadi tenaga. Berlebih gula mampu letih pankreas. Insulin Allah Ta'ala buat sehari. Insulin tu ada qadar dia, ngam-ngam. Katalah bacaan dia 7 insulin. 7 itulah dia keluar hari-hari. Bila gula lebih dalam darah, pankreas terpaksa bekerja keras. Lama-lama dia rosak. Kadar gula lebih pada insulin, jam dia. Allah dah cipta elok dah. Itu yang terpaksa cucuk insulin. Saya ingat dulu abang angkat saya meninggal dah, Abang Aziz. Abang angkat saya bekas pegawai CIMB. Meninggal dah. Meninggal dah 6-7 tahun. Kalau dia ikut saya tazkirah Ramadan, azan aja, kita buah kurma, dia jarum. Jarum dulu. Allahu Akbar, dia tibai dulu insulin. Allah. Kita dengan kurma ngayak Bandung mau siap dah. Dia insulin dulu, baru ambil kurma, terpaksa cucuk dulu insulin. Saat lagi makan insulin ada. Oi, kita tengok azab hidup.
Tuan-tuan, Allah tanya, kamukah buat diri kamu sendiri? Ada dua kaki. Kamukah yang mampu memberi kekuatan kepada kaki untuk melangkah? Beritahu. Kamukah yang ada kuasa, kekuatan untuk mata melihat, untuk otak berfikir? Kalau tidak, aku Allah. Apa jadi kalau Allah putuskan satu saja wayar otak kita? Cukup dah. Trilion kita punya neurotransmitter, neuron, saraf otak nama neuron, ada trilion, 3 trilion. Halus saraf otak yang halus. Kalau Allah putih satu sudah. Bangun tidur besok cakap Hindu, percaya. Lari bini. Putihlah wayar. Tak reti dah nak semayang. Putihlah wayar. Dia orang Melayu panggil wayar putih tu. Tuan-tuan. Allah, aku yang buat kamu. Turun di Gua Hira, 5 ayat pertama pun cerita aku buat kamu. Khalaqal insana min 'alaq. Maka bila aku buat kamu, aku tahulah perut kamu tu nak berehat bila. Aku tahulah buah pinggang kamu yang aku cipta 2 buah pinggang tu. Dia nak buang toksik-toksik dalam badan. Bebas dia bergerak, bekerja untuk buang toksik daripada tubuh kamu. Aku tahulah aku buat kamu. Maka aku bagi kamu sebulan, 29 hari, ayyamam ma'dudat, 29 hari atau 30 hari, kamu start fajar sampai maghrib, tolong jangan ambil sebutir nasi, tolong jangan telan, jangan minum setitik air, tolong ada dinding antara kamu dan isteri kamu di siang hari. Aku tahu. Aku hantar Ramadan pada kamu. Bukan kata aku nak kamu sihat. Boleh tak ulama bahas? Boleh tak? Masuk Ramadan ni kita niat puasa kerana Allah. Sambil-sambil tu kita duk fikir, mudah-mudahan kuruslah badan sikit. Berkat tak makan siang, berkat puasa. Ulama bahas, boleh tak macam tu? Jawab dia boleh. Tak salah. Kenapa? Ulama kias kepada perang. Orang pergi perang, dia berperang dengan musuh. Dia tahu dah, kalau musuh kalah, dia mesti dapat ghanimah, harta rampasan perang. So sambil dia pergi perang, dalam hati dia kok bolehlah RM1, RM2 ghanimah. Salah tak? Tak salah. Ulama kiyah ke situ. Maka boleh, tak salah. Kita tak adalah nak fikir begitu sebab kita kurus elok dah. Kotlah orang hak jenis nindia badan. Kan? Hak jenis 4 langkah ya berhenti pegang tiang telefon. Lepas tu balik rokok. Mana tak mampu awal. Jalan 5-6 langkah. Mengah. Hak-hak jenis ni, kotlah dia fikir boleh kurus. Tak apa, tak ada masalah, boleh. Tak ada berdosa, boleh. Ulama kata boleh. Kiyah pada perang nak ghanimah, boleh. Cuma bagi kita tak fikir sangat benda tu. Bagi kita itu obvious lah. Dah siang hari hang kurang makan, confirm kurus. Makan sok Masuk subuh, warak. Nak tengok hari pertama mati syahid, 13 April. Tunggu lah. Kan? 13 April tu nak tengok syuhada bergelimpangan. Tengok. Terlentang hari pertama, jenis tak biasa puasa sunat, jam.
Duduk tengok jam bila nak maghrib. Dia nak tibai macam-macam. Allah Ta'ala buat kita dihantar Ramadan. Kita orang beriman, sallimu taslimah. Kalau Allah kata 60 hari, 60 hari lah kita tak bantah. Tu kita. Dah hukum 29 atau 30, kita terimalah. Tahun ni 30 Ramadan. 30 hari. Raya 13 Mei 2021. Bukan 13 Mei 1969. Itu bahaya. Tuan-tuan, muslimin, muslimat. Tak nak cakap banyak dah. Prepare perasaan. Gembira, seronok. Ramadan nak mai. Prepare perasaan. Bukan menyusahkan aku. Aku tahu Allah Maha bijaksana. Dia hantar hukum apa pun nak bagi aku jadi baik. Gang yang tu. Tak ada bagi susah. Tak ada. Allah tak pernah bagi kita susah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Al-Baqarah 185. Allah Ta'ala sebut, Tuhan Allah hendakkan kamu jadi senang. Allah bukan nak bagi kamu susah. Pegang yang tu. Setiap perintah Allah, semua nak bagi kita senang. Tak ada nak bagi kita susah. Walau perbuatan nampak susah. Hai tuan-tuan, jangan cari pasal tuan-tuan tak makan. Saya dengan tazkirah lepas Zuhur tu Allah. Ada satu tempat di Perak. Minta mai tazkirah Ramadan lepas Zuhur. Kita duk lilap biji mata. Nak fikir mati syahid dah aku. Tengah panas nak drive satu hal. Surat tak apalah, surat Kentas Negeri saya ada polis bagi. Kedah, Penang, Perak ada dah 3 negeri. Tak ada masalah, lama dah ambil. Tapi dia mai fikir lepas Zuhur. Silat-silat dengan aku lena atas meja. Anak murid confirm dah lena lepas Zuhur. Aduh. Ni tengah duk kira pasal aku tak pi dah kata. Duk kira awak dah letih. Aduh. Lepas Jumaat tazkirah tu tak apalah Kulim. Ada 2 tempat di Kulim lepas solat Jumaat minta tazkirah Ramadan. Tak apa, Kulim dekat negeri kita Kedah. Tak apalah. Dia mai langkau belah tu dia mula cari jalan tu kira. Tuan-tuan, bukan mudah. Walau nampak susah. Tapi Allah declare, aku bukan nak bagi hang susah. Walau kita nampak amalan tu susah. Tuan-tuan, cerita tak boleh syuru, jangan main-main. Dia boleh bunuh orang bergaduh. Jangan cari pasal. Lapak perut ni jangan cari pasal. Baik itu Rasulullah bila dapat 2 tawanan Badar, Nabi tanya apa dulu? Nabi tanya makan. 2 perisik, 2 askar Abu Jahal dapat kena tawan. Masuk khemah Nabi. Nabi tanya, anda makan belum? Nabi tanya makan. Mai sebulan tuan-tuan. Oi. Bukan 10 hari. 30 hari. Tuan-tuan ingat singkat ke 30 hari? Lama tu. Memang kita nampak macam susah. Tapi Allah kata, aku tak nak susahkan kamu. Bermakna perasaan kita nampak susah. Di sisi Allah, Allah tidak menyusahkan kita. Sebab amalan yang Allah kirim, semuanya buat kita jadi orang baik. Walau nampak susah.
Kotlah lepas-lepas isyak tu boleh balik menengok cerita P. Ramlee. Dah suruh terawih. Kotlah boleh balik balun kuih hak tak habis hari kan. Silang kaki Nindia cerita P. Ramlee. Suruh terawih. Kamu tak jumpa dah terawih bulan lain. Siapa terawih bulan Zulhijjah, tangkap dia hantar Tanjung Rambutan. Confirm orang gila terlepas. Dah terawih nak duduk diam. Dah baca Quran, tadarus. Boleh jadi halaqah di masjid dan tu tentu dah. Ataupun kita di rumah dengan anak isteri. Baca mana mampu kita baca, ambil berkat Ramadan. Tuan-tuan ingat tak letih ke? Tidur tu dekat pukul berapa? Mau pukul 12 baru lena. Lepas tu pukul 4 nak bangkit. Jangan nak kiam terkedarah ya, makan sok ya. Apa Allah kata? Wal mustaghfirina bil ashar. Di antara golongan ahli syurga ialah mereka minta ampun waktu sahur. Bangun semayang pagi. Mayang tahajud. Baru makan. 2 rakaat, 4 rakaat. Jadilah. Ambil berkat. Weh letih dah. Letih. Letih tuan-tuan. Honest kita sebut. Letih bukan tak letih. Tetapi demikianlah Allah ajar. Keletihan kamu tinggal. Pahalamu kekal. Balasan untuk kamu. Aku sediakan pintu syurga namanya Ar-Rayyan. Untuk yang kaki puasa masuk pintu Ar-Rayyan, Babur Rayyan. Tu pandanglah dengan pandangan bahawa Allah yang maha bijaksana, dia cipta kita, dia tahu keperluan makhluk dia. Maka kita orang beriman, beramal soleh. Allah tahu kamu orang Islam, sebulan kamu mesti rehatkan perut, belah siap. Dia bagi izin makan pun bila maghrib. Tidaklah kita nak balas dendam, makan sampai terlentang. Bukan dia. Belajarlah. Tak dan kita nak hurai. Penang masih PKPB. Kedah sudah PKPP. Kecuali Kuala Muda. Kuala Muda masih PKPB sebab ada kluster di tengah bandar Sungai Petani. Yang lain dah PKPP. So bila PKPB kita tak boleh lama. Sejam kuliah kita. Untuk kita rumuskan pada malam ini bahawa orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sekecil manalah amalan kita, la nudhi'u ajra man ahsana amala. Allah kata aku takkan sia-siakan balasan dia. Aku bayar. Apatah lagi Ramadan nak datang, pulun tuan-tuan baca Quran. Solat sunat tarawih walaupun mungkin 8 tak kira buat. Kalau hang nak berniaga bazar, bazar buka dah. Boleh bazar Ramadan dah tahun ni, alhamdulillah. Hang nak bazar berniaga, hang carilah rezeki Allah. Tapi bila balik tu buatlah tarawih di rumah, buat 8 pun jadilah, ringkas-ringkas baca. Jangan sampai meninggalkan keberkatan bulan Ramadan. Yang kita tak tahu tahun depan entah sampai nyawa. Ni pun tak tahu lagi ni. Tak tahu lagi. 15, 16, 17, malam 18. Ni malam 18 dah. Tak tahu lagi sehingga 11, 12 hari lagi. Moga-moga balighna Ramadan ya Rabbal Alamin. Allah sampaikan kita di bulan Ramadan. Sebab ulama pesan,
rugilah orang yang mati sebelum datang Ramadan. Ulama bukan menolak takdir Allah menghidup mematikan manusia, tetapi ulama nak sebut rugi. Kenapa? Sebab dia dah tak ada, dia terlepas pahala Ramadan. Rugi. Maka kalau Allah bagi kita hidup, ayuh tuan-tuan, kita rebut habis-habisan. Tak perlulah saya hurai pahala dia. Tuan-tuan pun faham. Apa yang penting, memanglah kita tak berani nak janji dengan Allah, nak puasa macam wali-wali ulama, ampun maaf kita tak mampu. Tapi sedaya upaya kita akan jaga puasa kita. Sedaya upaya. The best that we could, kita akan perform sebaik yang kita boleh buat. Untuk Allah terima kita. Bukan sekadar terima kita di dunia, tetapi Allah terima kita di akhirat. Ingat, Allah berfirman, wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Mafhumnya, tiadalah manusia itu melainkan apa yang telah dia usahakan. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Dan sesungguhnya usaha kamu itu sawfa yura, kamu akan tengok di negeri akhirat. Mudah-mudahan Allah berkati perhimpunan kita pada malam ini, menjadikan perhimpunan kita ini asbab untuk saya, tuan-tuan muslimat, ibu ayah keturunan anak cucu kita sampai kiamat, menjadi asbab untuk mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bumi mahsyar pada hari yang tiada penolong lagi. Allahu akbar. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita semua, dapat kita bertemu pada malam Ramadan hari Isnin 12 April, insya-Allah kita akan mula tarawih Isnin malam Selasa tu, dan 13 bermulalah ibadah kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita. Allah angkat COVID-19 dari bumi Malaysia khasnya dan seluruh dunia amnya. Dan mudah-mudahan Allah kembalikan kita semula kepada situasi yang asal, back to square one. Kita boleh semayang rapat-rapat balik. Tak payah lagi pakai topeng muka. Saya yakin sampai nanti masanya. Buat masa sekarang al-an, patuhilah arahan. Patuhilah SOP. Ikutlah arahan pihak kerajaan. Selagi tidak bercanggah dengan Allah dan Rasulnya, banyakkan berdoa, minta ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa kita. Kerana boleh jadi wabak datang sebab dosa kita. Kita tak tahu. Minta ampun dengan Allah. Allah kasih diangkat insya-Allah. Mudah-mudahan Allah menjadikan Ramadan tahun ini yang terbaik untuk kita berbanding tahun-tahun yang lalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ij'al jam'ana hadha
جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك والله أعلم.